akan satu software yang saya download. Kalau kamu download ni, software ni, mana saya nak letak ni? Okay, bila kamu download software ni basically, apa yang kamu akan nampak ada macam ni, dia akan keluar kan. This is a ManWinWin software. Ini salah satu software yang agak bagus, quite complete dia punya features dan percuma. Okay. Sebenarnya ada banyak lagi features dalam ManWinWin yang not available sebab dia kena bayar kan. Tapi untuk kegunaan kita ni, saya dah consider dia banyak features yang dia offer secara percuma. Okay. So contohnya bila kita buka saja kita punya ManWinWin software, basically kamu boleh tengok dalam pelbagai display. Sebab ada kita nak tengok dalam bentuk dashboard. Okay, macam ni. So kat dashboard ni dia akan ada, sepatutnya akan ada graf-graf yang menarik ni. Okay, dia akan tunjuk kita dashboard. So bila kita klik tu, contohnya dia ada plan, work orders, material information, purchase order and cost. Okay. Kalau tengok dekat sini purchase order ni, dia boleh klik tapi bila kita nak masuk sesuatu, okay, contoh kita nak masuk dia tak boleh sebab dia kata purchasing management module is not licensed. Okay, yang ni perlu dibeli tapi tak apa, kamu tak mungkin tak pakai dia nanti. Okay. So apa yang saya nak explain hari ni, saya nak terangkan sedikit sebanyak tentang features yang ada dalam ManWinWin software. So apa kaitan dengan kamu punya projek nanti? Nanti kamu akan buat satu projek yang mana kamu akan cari masalah seperti yang saya beritahu, maintenance problem, and then you will do the root cause analysis, very similar to what you have done in your assignment, okay? And then you will transfer all those things into your FMEA documentation, dan kamu kena create preventive or maintenance planning inside this ManWinWin. Okay, kita akan guna ni untuk masukkan semua information yang kita dah buat tadi ke dalam software ni. Okay, so kalau tengok dekat sini, dia ada beberapa item dekat dashboard ni, ada plan, work orders, materials, purchase order and cost. So apa yang saya perlukan nanti ialah, antara yang paling penting kamu perlu ada dalam kamu punya ManWinWin punya data nanti ialah plan information, work order untuk masalah-masalah yang berkaitan yang kamu jumpa, materials, apa jenis spare part, components, equipment yang berkaitan untuk selesaikan kamu punya problem tu. Purchase order tak terlibat sebab dia dah tak boleh guna sini, dan costing. Costing ni akan keluar bila kamu setkan bayaran-bayaran, contohnya gaji, payment to contractor, supplier bila kamu create work order. Okay, kita tengok satu persatu. Contohnya, bila kamu klik dekat plan system ni, dia akan ada beberapa item yang dia dah masukkan dekat sini. Okay, contohnya general infrastructure ni. So apa yang ada dekat company, contoh dalam ni dia ada general plan, tak ada apa. Drawing pun dia tak upload apa-apa. Ini pun tak ada data apa kan. Okay, sekarang dia cuma masukkan kategori tapi dia tak upload apa-apa lagi ke dalam ni. Okay, saya bagi contoh macam mana item yang dia dah upload. Saya pergi ke organisation ni, kalau saya load data, kita akan nampak contoh-contoh data berkenaan certain item yang dia letakkan sebagai contoh. Kalau saya pergi klik dekat sini, sebenarnya dia akan pop up tentang aset kita tu. So dia akan ada contohnya item number yang dia create, and then even dia boleh masukkan gambar kan, aset berkaitan, sistem ni apa, cost center dia di mana, siapa supplier dia, bila dia dibeli, so specification pun ada dalam ni, manufacturer dia siapa, model apa number dia, serial number, tahun berapa, even specification untuk dimension dan sebagainya pun ada dalam ni. Operational data, dia tak masukkan lagi, sepatutnya kalau actual dia akan nampak work order type, bila dia repair dan sebagainya. Ada lagi tak info-info lain? Tak ada. Okay, ada notes.
Okay, kadang-kadang dia masukkan notes kat sini. Notes ni maksudnya bila orang nak reply ni dia akan baca dulu apa-apa info berkaitan. Okay, ini contoh salah satu aset yang ada dekat sini. Ataupun kalau kita tengok emergency ini, dia masukkan information, ada gambar dia, ada specification, data dan sebagainya. Okay, so apa yang kamu akan buat nanti, contohnya kamu buat tentang satu location, so kamu kena create the organization atau general infrastructure punya info. Dia mudah saja, contohnya kalau tadi saya ada all this bawah general infrastructure tu apa benda yang terlibat. Contoh kalau diletak sini ada drawing, telephone network, electrical shop dan sebagainya, dia letak di bawah sini ya. Ataupun kalau kamu nak create kamu punya sendiri. Okey, kita pergi dekat sini, kita boleh add new kan. Structure apa yang kita nak letak, kod apa yang kita nak isi, semua boleh letak dekat sini. Sebagai contoh kalau saya nak create satu di bawah ni. Sorry, saya nak okay. Sorry, yang ni tak boleh tambah sebenarnya. Okay, contohnya saya nak create satu item berkaitan dengan apa air conditioning ke, boiler dan sebagainya. So saya boleh choose contohnya kat sini, description dia apa, aircon di bilik, and then father dia duduk dekat mana. Contohnya dia duduk bawah electrical workshop ataupun dia equipment auxiliary okay. Okay, contohnya dia punya main dia dekat sini. Sistem dia dah masukkan location. Contohnya kita boleh tambah location kan. Kalau contoh location tak ada, saya boleh tambah location. Di mana location tu. Okay. So semua ni kita boleh buat, kamu boleh completekan dia nanti. And then daripada sini kita boleh tengok apa lagi. Setiap satu ni contohnya, sorry, saya boleh tengok buka dekat sini. Saya boleh tengok dia punya record. Okay. Kalau ikut betul, bila kamu dah masukkan nanti sepatutnya bawah ni akan ada record. Bila last repair, bila last dia breakdown, bila last dia tukar filter dan sebagainya, semua akan ada dalam setiap asset yang kita register tadi. Okay. And then selain daripada plan ni, okay, untuk location tadi contohnya, location ni boleh tambah location lain. Complete code. So, saya nak tambah new location. Tak boleh. Ini saya dah tambah sebelum ni. Saya tak sure kenapa ada problem dengan saya ni. Sebelum ni saya dah tambah ya. Contohnya location ni saya dah letakkan dekat FTKAE Block A1 ground floor 101 kan. Okay, so patutnya saya boleh tambah location lagi. Mungkin ada problem dengan saya punya sistem. Kena restart semula nanti. Okay, tak apa. And then apa lagi yang penting adalah contohnya work order. Okay, ni work order yang contoh kita perlu buat. Kalau contoh kamu ada, nanti kamu buat cari masalah berkaitan maintenance, and then contohnya masalah dia adalah berkaitan dengan apa, kamu ada fuse terbakar, so kamu nak keluarkan work order supaya ada orang datang tukar fuse dia. So kita kena buat satu work order kan. Contoh kita, bila kita add work order ni contohnya duduk dekat mana, contohnya dekat electrical punya generator. Okay, switch box contohnya. Work description. Okay,
work description. Saya tak boleh ni. Kod saya boleh letakkan contohnya 012 description, change burn fuse. Untuk saya nak suruh dia tukar. Okay. Dia dah masuk dekat sini kan. Work description dia kena tukar dekat sini. Criticality contohnya highly critical. Kena buat sangat urgent. Okay. So task ni kita boleh tulis task apa yang dia kena buat dalam ni. So siapa yang keluarkan work request ni dia kena masukkan dia punya task dekat dalam task ni supaya technician bila dia datang dia dapat baca. Okay, satu check fuse at switch box. Use mobile current sensor contohnya. Okay. 3 record readings. 4 replace fuse. Contoh dia boleh masukkan dekat sini. And then man hours ni berapa jam, berapa kos yang terlibat. Okay. Stock items dia berapa, tools dan sebagainya semua kita boleh masukkan dalam kita punya work order. So kalau tengok sekarang ni dalam work order saya dah keluar dah satu switch box. Type item dia dekat electric generator, work description dia change burn fuse, betul? Okay, so kalau kamu ada 10-20 masalah nanti, so kamu akan create work order untuk setiap masalah tu. Okay, so kita boleh tengok description type dia, kita boleh tengok dia punya summary, contohnya work order untuk work order series. Okay, tak ada apa-apa lagi keluar. Patutnya kalau kita dah set banyak work order, kamu akan nampak work order yang kamu dah set dalam situ. Okay. And then next ada lagi item stocks for item ni. Okay. Dia ada banyak jenis dalam ni, contohnya jenis-jenis yang dia dah record, contohnya ada tire, specification apa semua ada dalam ni. Okay. Semua ni akan ada bila kita material sekali. Okay. Contoh saya load data, ini adalah item-item yang dia dah register dalam dia punya materials ataupun spare part inventory yang dah ada. So kalau kita perlukan buat work order untuk gunakan contohnya lubricating oil ke, so dia ada dia punya data yang ada dalam ni. Okay, kalau nak letak picture pun boleh letak picture sekali dalam kita punya list of materials ni. Okay. So semua benda ni, okay, kamu boleh tengok di mana. Saya dah uploadkan tutorial ni. Actually dalam kalam ni saya ada dekat kamu punya project part ni, kolom untuk project ni. Saya dah uploadkan, saya tambah satu information dekat sini. Kamu boleh pergi kepada official YouTube channel untuk Man Win Win, dan untuk penggunaan dia kamu boleh refer kepada video yang saya dah attachkan dekat sini ya. So dia akan terang satu persatu cara nak gunakan Man Win Win ni. So kamu boleh refer kepada this one lah. Alright. So itu saja untuk explanation berkenaan software. So software ni kalau tengok dekat sini ada document type ni. Kalau ni dia cuma masukkan sikit saja contoh dia. Okay. Saya pun tak sempat nak buat dia punya database kat sini, tapi nanti by the time kamu complete ni sebenarnya kamu akan ada semua benda-benda berkaitan dengan ni. Ada material list, ada work order list kat sini. Okay. Sebab saya load data tentunya. Ini data yang dia pernah masukkan ya, preventive maintenance. Okay. Contohnya dia dah masukkan satu work order, description, inspection untuk boiler. Okay. Type dia adalah schedule. Okay. Contohnya item ni adalah boiler dekat mana, sistem mana, okay. And then management dia bila dia kena selesaikan.
21 hari bulan 2, 12 pukul 9 sampai pukul 11 pagi contohnya. Okay. And then work request ni belum ada orang masukkan. Date dia bila. Okay. Melalui apa, agensi apa, request description. Requested by ni kita yang tambah dia contohnya. Okay. Ataupun klien kita. So, dalam ni letak ni contohnya Mr. Demo ni. Saya klik dekat sini. Description request. Description. So, dalam ni dah ada keluar work request. Siapa yang request dia, description dia apa. Okay. Nanti akan keluar ada diagnosis, ada task. Okay. Task contohnya dalam ni dia dah tulis siap-siap apa yang perlu dia buat. Check set point of pressure switch, check boiler, check combustion, obtain samples of water, check alarm level, record working pressures. Okay. Perform as planned with the following notes. Okay, notes saya tak ada dekat sini, tapi bila orang buat work request ni dia keluarkan sekali dengan task yang perlu technician tu lakukan bila dia pergi check boiler tu tadi. Okay, nanti akan ada work description, man hours calculation, contohnya berapa jam, 1 jam berapa, account mana yang digunakan contohnya, bayaran dia adalah sebabkan 2 jam, total cost dia RM10. Okay. Stock item, contohnya ada item berkaitan tak yang perlu digunakan untuk repair boiler ni, ataupun ada information. Okay. So dia ada calculation on man hours, total cost RM10. Okay. Dekat sini perform belum perform pun lagi. Okay. Contohnya kalau dia dah selesaikan nanti, yang ni akan jadi 10, yang minus yang akan jadi kosong, minus yang akan jadi kosong lah kalau dah complete, dan baru dia boleh keluarkan invoice. Okay. Ada bacaan, okay, reading ni that means kalau lah benda ni dia pergi rekodkan bacaan dia, dia masukkan reading dekat sini. Okay. So dia boleh tambah that reading inside here. Tapi kalau kata this one masuk dalam IoT, so reading ni kita boleh baca real time bacaan untuk sensors yang ada pada boiler ni. Contohnya alarm level 01, 02 dan sebagainya. Okay. Tools apa yang perlu digunakan and related document. Kalau ada dokumen berkaitan dengan boiler inspection order ni, so work requester tu akan masukkan dia punya dokumen sekali. Contohnya specification, data sheet atau apa-apa yang berkaitan. So ataupun previous history punya file kalau ada, dia akan masuk dekat sini. So bila technician datang, dia akan check satu persatu ni, semua part ni. Okay. Sehinggalah ke akhirnya dia dapat contohnya okay, ada dokumen, dia kena baca dulu dokumen tu, baru dia boleh perform dia punya maintenance procedures. Okay. So ini contoh okay. Ini contoh work order untuk filter, pun sama, ada dimasukkan semua task apa yang perlu dibuat. Okay, contohnya kamu nanti bila kamu keluarkan work order, kamu kena letak apa task yang perlu di-completekan untuk solve problem kamu tu. Okay, macam saya tunjuk tadi, contohnya kamu buat projek nanti, salah satu masalah kamu contohnya ialah washing machine punya motor problem. Okay, so tasknya maybe first check power supply to washing machine. First dia kena check fuse, dia check wiring, check apa lagi, check motor punya condition, check connection, cable connection, and last kali test machine, test motor current dan sebagainya. Okay, so semua ni masukkan dalam bentuk task yang perlu dia completekan. Okay, so ini ada beberapa contoh, kamu boleh tengoklah kalau kamu download ni. Supposedly kamu dapat file yang sama. So in order untuk tengok ni ialah kamu kena load data tu, baru dia akan keluarkan. Okay. So ini saja berkaitan dengan software. So nanti sepatutnya dekat sini, depan ni dalam kau punya dashboard kamu nanti, bila kamu dah masukkan
semua planning, work order dan sebagainya. So kamu akan ada graf-graf berkenaan dengan work order kamu tu. Berapa yang due, berapa yang dah close, berapa yang dah pass the due date dan sebagainya. Work in progress akan data dia. Perform work order punya ni ada. And then materials, apa yang kamu dah install dan sebagainya akan ada dekat sini. Okay. So itu saja. Ada soalan berkenaan dengan software? Ada soalan tak? Sir, Aha. dah projek kan 15 problem kan? Okay. Lepas tu kena buat work order tu 15, kena data ke 15 tu lah? Ya, betul. Okay sir. Dekat nanti kamu akan ada bila kamu last kali dekat kamu punya main win-win ni, apa yang kamu dapat, sepatutnya kamu akan generate report kan. Report daripada bila ke bila lah contohnya. Saya letak je lah, daripada, katakanlah saya ambil daripada September sampai 1 Disember kan. Okay, sistem dia untuk electrical system, cost center, satu contohnya, function, tak sure dia boleh generate ke tak ni, item type, boiler, okay. Okay, so supposedly nanti kamu akan generate this kind of report apa sistem dia, apa yang bila dia in progress ke, complete, close ke, berapa total, cost dia berapa, siapa yang approve dan sebagainya, dia akan keluar dalam bentuk report. So kalau ada 15 work order, nanti kamu akan ada report yang complete lah untuk setiap satu work order tadi. Kalau kita pergi dekat sini, work orders, bukan. Okay, work orders. Oh, sorry. Work orders ni. Okay, contoh kalau saya print work order berkenaan dengan satu this boiler ni. Okay, so kalau saya tengok preview dia, dia akan keluar complete kan berkenaan dengan work order data sheet untuk satu work order bagi boiler tadi. Okay, so dia akan keluar user code berapa, sistem apa, cost center di mana, manufacturer, siapa, semua data yang kamu masukkan lah. Okay, schedule bila, ni work order, man hour, okay, berapa costing dia, critical, di mana siapa klien dia, description sebab saya tak masuk apa-apa, tak ada, patutnya dia akan masuk. Okay, and then contohnya task plan kan, okay, dia akan keluar task, apa jenis task yang perlu diselesaikan oleh kita punya technician tu. Semua dia akan keluar secara complete. So ini satu contoh work order lah. Okay. Okay. Ini contohnya man hour, berapa jam pun akan masuk dekat kita punya work order bila kita print dia. Okay. So contoh nak tengok work order macam tadi kamu dah create semua, complete kan semua, and then kalau kamu tengok dekat sini kamu boleh print print work order. So kita boleh tengok preview dulu, kita akan nampak apa item-item information yang kita masukkan berkaitan dengan work order tadi. Dan macam ni ada satu page saja. Okay. So kalau kamu right click ke setiap satu ni, sebenarnya kamu boleh tengok banyak. Even kita boleh tengok dia punya kalender. So kalau kita tengok dekat kalender ni, kita boleh tengok work order daripada bila contohnya yang dah pernah masuk dan dia akan keluar lah. Sebab ni dah terkeluar daripada ni, dah pass due date dia tak akan ada. Tapi kalau kita letakkan dalam ni, sepatutnya kamu boleh print kalender ni dan dia boleh tunjukkan bila, kalau ada 10 work order, ada 10 lah dekat sini. Okay. Contoh kalau kamu masuk kerja nanti, ini antara contoh
dashboard kamu. Kalau kamu masuk kerja sebagai technician, contoh kamu buka dekat work order, kamu nampak benda macam ni kan. Dan kamu tengok schedule dia, okay, ini work order untuk saya ni. Bulan ada 1, 2 work order dalam bulan 12 contohnya. Ini yang past work order yang kita dah selesaikan. Okay. So kalau technician kerja bertahun-tahun, dia akan keluar punya banyak lah work order, tapi dia boleh sort lah by tahun ataupun yang lain dia boleh simpan sebagai archive. Okay. So ini contoh work order. Okay. Ada lagi soalan? Kamu boleh print, ada 15 problem tu, kamu completekan semua dia punya information berkaitan. And last kali ni kamu create work order. Dalam work order tu ada detail lah task-task yang perlu disiapkan untuk setiap satu problem tu. And last kali untuk report kamu nanti, kamu kena print out kan data-data berkaitan tu. Contohnya proof dia adalah salah satunya ialah work order tu lah. So ada satu problem, satu work order yang perlu kamu generate. Okay, ada lagi soalan? Ini ada. So nanti nak submit data sheet tu nak submit lah. Okay, untuk report, dia ada kan item yang kamu kena tulis dalam report tu, ada yang macam saya beritahu, kena ada content, ada introduction tentang problem apa semua. Tapi dekat result kamu tu kebanyakan datang daripada kamu punya data-data yang kamu ambil daripada main win-win ni lah. Contohnya dekat result kamu nak tunjukkan kamu punya work order result kan, so kamu ambil je daripada sini. Yang contoh result dia work order, so kamu boleh print je yang work order ni. Okay, so since tak perlu hard copy ni, kamu save je lah sebagai PDF kan. Kamu export ke PDF, nanti masukkan sekali attach dengan kamu punya report nanti. Okay, ada lagi? Ada soalan lain? Kebanyakan yang kamu generate dekat sini, yang dekat kamu punya main win-win tu, ialah yang kamu akan attach, masukkan sebagai kamu punya result. Okay. So kalau katakan result ni juga termasuklah cara kamu setting organisation ni kan. Okay. Contoh kita dah load data. Okay, kalau kita ada satu benda berkaitan punya, kamu ada masalah dan kamu ada item apa yang kamu masukkan tadi tu, dekat mana yang kamu registerkan. Contohnya kalau katakan kamu register problem kamu jumpa ialah washing machine breakdown, problem tu, sama ada dia tak berpusing ataupun motor dia berpusing dengan perlahan, tak laju dan sebagainya, kamu boleh registerkan washing machine kamu tu sebagai satu item dalam kamu punya sistem, masukkan gambar, letak dia punya specification, letakkan dia punya manufacturer, serial number, registerkan dia betul-betul. Nanti ini pun akan jadi sebahagian daripada kamu punya result report kamu lah, bila kamu nak explain nanti.